Pembinaan Telaga Kekal Air Bawah Tanah di Kawasan Kemajuan Pertanian Lot Sengkuang, Mukim Labi, Daerah Belait akan membantu para peladang yang terlibat untuk menanam padi 2 kali setahun berbanding hanya sekali setahun selama ini. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menyatakan perkara itu semasa perasmian pembinaan Telaga Kekal Air Bawah Tanah di Kawasan Kemajuan Pertanian Lot Sengkuang, Mukim Labi, Daerah Belait. Melalui pembinaan telaga air itu, para peladang akan dapat meningkatkan hasil padi yang tinggi tanpa perlu bergantung kepada air hujan. Pelaksanaan telaga ini merupakan hasil kejayaan projek penerokaan air bawah tanah oleh kementerian berkenaan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan Preston Geochem dan Berhad. Kerja-kerja penerokaannya yang bermula 2 Jun lalu telah siap sepenuhnya pada 14 September. Pada bulan Julai 2020, negara Brunei Darussalam telah mencatatkan nilai jumlah perdagangan RM1,330.7 juta, iaitu peningkatan sebanyak 22.1% daripada RM1,089.8 juta pada bulan yang sama tahun 2019. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Julai 2020 meningkat sebanyak 17.5% berbanding bulan Jun 2020. Jumlah ekspor menurun sebanyak 24.2% tahun ke tahun kepada RM508.5 juta berbanding RM670.8 juta pada Julai 2019. Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan ekspor minyak mentah dan juga penurunan gas cecair asli LNG disebabkan oleh permintaan global yang perlahan berikutan pandemik COVID-19 ditambah dengan penurunan pasaran harga ekspor bagi kedua-dua minyak mentah dan gas cecair asli. Jumlah isi padu dan purata ekspor minyak mentah menurun, manakala ekspor LNG menurun disebabkan oleh penurunan purata harga ekspor. Pasaran ekspor utama pada Julai 2020 adalah Jepun, iaitu 22.6%, diikuti oleh Singapura 19.1% dan Malaysia 17.1%. Bagi import, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada RM822.2 juta pada Julai 2020 daripada RM419 juta pada Julai 2019. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang, kimia dan makanan. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 56.5% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal 38.3% dan barang penggunaan 5.2%. Dari segi import mengikut rakan perdagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia, diikuti oleh Emiria Arab Bersatu dan Nigeria. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Julai 2020, peratus yang tertinggi adalah mod pengangkutan laut, diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Julai 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn.
Berikutan sambutan orang ramai yang menggalakkan, Dapur Kedayan kembali diadakan minggu lalu di Jerudong Park Food Court, Jerudong Park Playground. Dapur Kedayan dianjurkan oleh Persatuan Melayu Kedayan Pemadaian bersama Jerudong Park Country Club JPCC Sdn Berhad. Daging masak kunyit Kedayan dan nasi katuk Kedayan masih menjadi pilihan utama pelanggan yang berkunjung ke Dapur Kedayan. Sebagai pemula, boleh dikatakan ialah satu kejayaan juga. In terms dari segi return on investment bagi ahli-ahli, ya boleh dikirakan adalah oleh-oleh itu. Bukan saja balik modal ataupun punya, tapi ada untung-untung sedikit yang boleh menjadi dorongan kepada ahli-ahli untuk mungkin terus menerokai bidang perniagaan, dan kedepannya insyaAllah barangkali Pemadaian akan cuba mencari ataupun meneruskan usaha-usaha seperti ini supaya ahli-ahlinya boleh berdiri dengan mantap dalam bidang perekonomian. Selain memperkenalkan makanan tradisi Kedayan kepada masyarakat, aktiviti seumpamanya memberi kesempatan kepada para ahlinya untuk menceburi bidang perniagaan sekaligus menjana pendapatan. Alhamdulillah, macam syok lah kami macam berhimpun ahli Pemadaian. Satu juga macam menambah kami punya ekonomi kami. InsyaAllah akan diteruskan. Untuk mendedahkan masakan buat Kedayan pada orang ramai dan juga untuk meningkatkan lagi ekonomi penduduk di sini dan penduduk. Tanaman herba sememangnya sudah diketahui bernilai tinggi dalam perubatan. Selain mempunyai banyak khasiat untuk kesihatan, tanaman herba juga berpotensi untuk dikembangmajukan dalam meningkatkan lagi produktiviti negara. Brew Herbal Farm antara syarikat yang mengusahakan tanaman herba di negara ini. Menurut pemiliknya, Dayang Elizabeth Chew, gerai hujung minggu Pasar Kitani telah memberikannya peluang dalam memperkenalkan lagi tanaman herba kepada orang ramai dan produk-produk yang dihasilkannya daripada herba. Bermula dengan penanaman herba di kawasan rumah bagi kegunaan sendiri, Elizabeth Chew kini mampu berbangga kerana hasil tanaman herbanya semakin mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat di negara ini. Tanaman utamanya iaitu mugwort, iaitu ulam raja yang mana mempunyai banyak khasiat untuk kesihatan. Antara yang dihasilkannya produk minuman teh herba dan keropok. 2018 is from the home, from the house, our garden, and then we are very supported by our government and our Ministry of Agriculture Department, and they awarded me 2 hectares of land recently of this month, and our 4 major herbs that is very good for our health and our daily consume to make us healthy without depending on medicines. The first one, mugwort, which I think we will suggest for national herbs because this mugwort is very, very good from the whole leaves. You can go into like tea, mugwort tea. You can go into food. We can make crackers as a souvenir for overseas friends. Like it's produced from our own country, and we can make it into rice flour, cake rice flour. We can make into noodles. Bagi tanaman berskala kecil, menurut Dayang Elizabeth Chew, penanaman herba ini tidak memerlukan modal yang besar untuk memulakannya. Antara jenis herba lain yang ditanamnya ialah Phila nodiflora, Plantago major iaitu ekor angin, Butterfly flea flower iaitu bunga telang dan Basil iaitu selasih. Bagi mereka yang ingin mendapatkan tanaman herbanya, juga boleh berkunjung ke Kompleks Pasar Nikah dan Tamu Tutung pada setiap hari Khamis. My future plan is to process all our, especially mugwort, to export to other countries, to let our next generation to be more healthy in taking greens and nature herbs instead of medicine.
Mengekalkan kualiti dan kuantiti premium serta keselamatan makanan menjadi visi dan misi Syarikat Kumpulan Tuah Maju Multifood atau TMM sehingga mampu memasarkan produk-produk makanan lautnya ke luar negara, antaranya Amerika Syarikat, China dan Jepun. Dengan pengalaman lebih 10 tahun dalam penghasilan makanan laut iaitu udang segar dan berkualiti, syarikat tersebut sentiasa mengutamakan kepuasan pelanggan dalam perkhidmatannya. Sejak mula beroperasi pada tahun 2003, syarikat TMM menternak udang segar dan memproses makanan laut yang lain menggunakan jenama Moonlight dan Golden Sunshine. Aktiviti memproses makanan laut dilakukan di kilang TMM Processing Sdn Bhd yang terletak di Serasa sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Dengan visi dan misi mengekalkan kualiti dan kuantiti premium serta keselamatan makanan, syarikat TMM berjaya meraih pencapaian memberangsangkan termasuk anugerah penghargaan Pioneer Status daripada Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta memasarkan produknya ke pasaran antarabangsa seperti China dan Jepun. Ini adalah syarikat tempatan yang berjaya untuk menembusi pasaran Amerika Syarikat. Ianya juga berjaya untuk mendapat persijilan HACCP iaitu Hazard Analysis Critical Control Points yang didapati oleh pihak luar di mana ia membolehkan lagi syarikat untuk berjual ke negara-negara antarabangsa. Sebagai syarikat yang sudah lama berkecimpung dalam perusahaan, syarikat TMM tetap mengutamakan setiap produk yang dipasarkan adalah makanan laut yang segar dan berkualiti. Bahkan moto kepuasan pelanggan sebagai keutamaan menjadi rahsia kejayaan TMM.